Kita akan teruskan kisah sementara saya nantikan panggilan anda. Yang ini kiriman daripada pendengar kita. Daripada Wak Ju, katanya Wak Ju, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wak Ju minta bantuan anak untuk kirimkan email kepada KC. Ini berkenaan dengan sebuah rumah yang Wak Ju ada, iaitu di seberang tambak. Rumah kampung Wak Ju terletak di kawasan Pontian, iaitu di Johor. Pengalaman tentang rumah tu, sebenarnya rumah tu adalah milik kakak Wak Ju. Dan pada ketika itu kita sering ulang-alik dari Singapura ke rumah di Pontian. Sebabnya kakak ni hidup kesorangan bersendirian. Suaminya pada ketika itu baru sahaja meninggal dunia. Oleh kerana Wak Ju ada rumah di Singapura, ada anak-anak untuk dibesarkan dan dijaga, makin kurang dan jaranglah pulang ke rumah, iaitu yang terletak sebuah rumah kampung di kawasan Pontian di Johor. Pengalaman yang Wak Ju nak ceritakan ni, ini apabila Wak Ju ke sana bersama dengan suami 2 orang. Jadi anak Wak Ju kesemuanya ada 4 orang. Oleh kerana mereka ni bersekolah, mereka tidak ikut Wak Ju lah pada minggu tu untuk bercuti singkat lah ke rumah kakak Wak Ju yang terletak di Pontian Johor. Bila sampai di sana, macam biasa lagi sih, sekitar kawasan rumah tu tengah musim buah. Jadi ada buah rambutan, ada juga buah-buahan yang lain lah, yang Wak Ju dengan suami duduk mengunyah dari pagi sampailah ke malam. Jadi apa yang berlaku bila malam hari ni masing-masing perut dah mengulas, sakit perut sangat-sangat. Nak Wak Ju ni lah yang selalu dan sering kali pergi ke tandas. Pergi tandas mula waktu maghrib tu dah pergi masuk tandas. Tandas pada masa tu rumah lama KC. Dalam rumah tak ada tandas. Yang ada tandas untuk mandi. Untuk buang air agak jauh sedikit daripada rumah dan terletak di belakang rumah, iaitu di kawasan Pontian. Jadi inilah kisah yang nak diceritakan oleh Wak Ju. Bila Wak Ju dah tak tahan sangat, asyik-asyik pergi tandas, sampaikan mula-mula suami teman. Oleh kerana dah kerap sangat, suami pun bosan, Wak Ju pergi sorang-sorang. Jadi apa yang berlaku, waktu tu kalau tak silap sekitar jam 11 malam, suami Wak Ju dengan Wak Ju sedang duduk dan menonton TV di rumah kakak bersama dengan kakak jugalah. Sedang tonton TV ni, sebenarnya kami sibuk berbual-bual, berborak-borak. Tiba-tiba cakap, "Bang, sakit perut lagi lah bang." Itulah suami marah. "Awak makan buah tak ingat dunia. Dari pagi sampai ke malam." Kakak katanya terus lari pergi ke tandas sebelah belakang rumah. Sambil berjalan ni pegang perut, laju lari sampai dekat pintu tandas, tarik pintu, terus legakan diri. Sedang Wak Ju duduk, tiba-tiba dengar bunyi macam burung hantu pada malam tersebut. Dan bila dengar bunyi burung hantu tu, rasa-rasanya bunyi itu agak jauh, tetapi kedengaran agak jelas sangat-sangat. Dan bila dengar bunyi burung hantu, bak kata orang-orang tua KC, ini yang Wak Ju dengar sejak dulu kecil sampailah dia berumah tangga ni KC. Orang kata kalau bunyi burung hantu ni yang jauh, maksudnya ni ada cik pun yang dekat dan berhampiran dengan kita. Nak percaya tak nak percaya. Jadi akhirnya KC, Wak Ju pun buat pilihan untuk buat bodoh lah. Sebabnya perut tengah betul-betul mengulas. Selepas selesai dah bersihkan diri, keluar daripada tandas, tolak saja pintu, nampak halaman kampung yang gelap. Gelap gelita. Cahaya yang ada hanyalah cahaya depan pintu, iaitu pintu dapur rumah kakak Wak Ju. Bila jalan nak pergi ke pintu dapur, terperasan pula dekat sebelah kanan ada deritan pokok-pokok pisang yang ada dah berbuah KC. Ada siap dengan jantungnya sekali. Di celah-celah pokok tu terlihat macam kelibat ada makhluk berbungkus seperti makhluk pocong. Memang jelas, dengan jelas nampak benda tu berdiri. Pendengar Ria 897, Wak Ju terperanjat bila lihat makhluk pocong tu lah berdiri betul-betul di celah-celah salah satu pohon pisang di sebelah kanan, dan pohon pisang tu milik jiran sebelah rumah. Masuk dalam KC dengan segera tutup pintu, terus lari duduk di depan. Suami tanya, "Kenapa dengan awak?" Kakak pun ceritakan pada suami dengan pada kakak lah, beritahu apa yang kakak nampak. Kakak Wak Ju katakan, "Oh, yang tu bukan pocong. Ya, katanya yang itu memang digantung kain tu. Dia ikat, ada kala ikat tandan-tandan pisang tu supaya ia tidak diserang oleh serangga." Tapi Wak Ju kata, "Tak, Wak Ju nampak
dan keesokan pagi kakak panggil, sini. Dia tunjukkan, kau tengok ni, tandan pisang ni Casey, dia ikat dengan kain putih, bukan satu, malah ada lagi pokok-pokok yang lain supaya tidak diserang oleh serangga-serangga. Tapi Wak Ju yakin Casey, bila nampak tu macam susuk tubuh berdiri, sama seperti makhluk pocong sedang berdiri tegak. Itulah yang buat Wak Ju takut sangat-sangat. Terima kasih dan selamat tengah malam. Pendengar 897 FM, berhati-hati katanya di sini bila kita keluar seorang diri. Ini kiriman daripada Faisal. Faisal berkongsi peristiwa yang tak dapat dilupakan, pengalaman yang menakutkan sangat-sangat. Katanya ini bukan terjadi pada saya, ini terjadi kepada abang saudara saya. Abang saudara saya ni dia kaki pancing, gila pancing, hantu pancing. Betul Casey. 24 jam kalau tengok Facebook dia, tak habis-habis dia akan muat naikkan gambar dia memancing. Memancing dengan kawan, memancing naik bot, memancing luar negeri, pancing seorang diri. Dia memang, saya rasa kalau dia nak cari pasangan kekasih pun, pasangan kekasih harus sedikit sebanyak meminati juga hobi memancing. Kalau tidak masalah. Hihihi, katanya ketawa Tapi secara jujurnya, abang saudara saya memang kaki pancing. Jadi pada satu hari, abang saudara saya ni telah pun pergi memancing di Pulau Ubin, seorang diri. Kejadian ini berlaku pada tahun 2005. Kejadian ini berlaku pada tahun 2008, 2008. Dan pada tahun 2005 pernah juga perkara yang sama berlaku. 2008 yang terkini dan yang paling dahsyat terkena pada abang saudara saya. Dia memancing dekat Pulau Ubin, dia memancing ada kalanya dengan kawan seorang diri. Ketika yang ini berlaku, dia pergi seorang diri memancing semalaman di Pulau Ubin seorang diri, tak ada kawan. Dia balik macam biasa, malam-malam hari mula dia kata sakit belakang. Dan ibunya iaitu makcik saya akan urutlah badan, urut. Dan ibu nasihatlah, kau ni suka sangat memancing, janganlah pergi pancing lagi, rehat dulu, rehatkan badan. Kadang-kadang pergi seorang tak bagus tau. Alah, hobi mak memancing, kan best, seronok daripada orang buat kerja tak senonoh. Itulah jawab yang diberikan oleh abang saudara saya. Jadi katanya di sini, lama-kelamaan abang saudara saya ni jalan. Bila dia jalan ni, badannya agak bungkuk. Makin lama makin bungkuk, katanya sakit belakang. Yang hairan bila jumpa doktor, pergi scan, doktor scan belakang, tidak ada apa-apa pun yang berlaku terhadap belakang abang saudara saya. Jadi dia jalan makin lama makin bungkuk, sampaikan cara dia bergerak tu dah seperti sama dengan seorang lelaki tua. Macam seorang datuk yang jalan bungkuk, macam tu lah. Dan akhirnya makcik saya minta bantuan saya untuk carikan pakar perubatan. Dan saya pun mendapatkan bantuan seorang pakar perubatan. Saya dengan abang saudara saya, dengan makcik saya, dengan mak saya telah pun pergi jumpa dengan pakar ni. Pakar ni berubat, mula-mula bertanya dengan abang saya, tanya dengan ibunya. Mereka bertukar informasi tentang keadaan abang saya dahulu. Dan akhirnya setelah pakar tu mulakan sesi rawatan pada waktu itu, saya ada di sana. Pakar tu mula membaca beberapa surah. Jadi anda bayangkan mendengar Ria 897. Bila pakar tu baca surah yang pertama, tiba-tiba abang saudara saya kepalanya tiling ke kanan. Kepalanya dia tiling ke kanan. Kemudian kepalanya bergoyang-goyang beberapa minit selepas pakar itu membaca. Dia goyang-goyang. Kemudian ibu saya, makcik saya dengan saya perhatikan pakar itu terus membaca lagi. Dan abang saya tiba-tiba bercakap dengan nada suara seperti seorang lelaki tua. "Hei, apa kau nak? Kau nak apa dengan aku?"
Pakar terus baca dan baca dan baca. "Hei, tolonglah jangan baca. Kau ni. Hei." Pakar tu berhenti. "Oh, engkau rupanya dekat dalam badan. Ingatkan tak ada apa-apa. Ada penghuni rupanya. Kenapa kau datang dalam badan dia? Siapa suruh kau masuk?" "Kau diam. Kau tak ada kena-mengena dengan hal ni. Dia selalu datang tempat aku seorang-seorang. Waktu maghrib pun dia sibuk memancing. Jadi, aku ikut dia. Aku tak salah. Kenapa kau nak halang aku? Siapa kau?" "Seperti yang kau tahu, tempat kau bukan dalam tubuh dia. Tempat kau adalah di api neraka. Lebih baik kau keluar daripada tubuh budak ni." "Aku takkan keluar. Ini tempat aku." Terus abang saudara saya sedar. Pakar cuba baca. Tiba-tiba mata abang saudara saya dari hitam menjadi putih. Pakar berhenti membaca. Abang saudara saya di belakangnya ditepuk 3 kali. Baru matanya turun kembali nampak hitam. Kata pakar ni, "Saya akan cuba." Tapi nampaknya bila saya baca surah buat kali kedua tadi itu, setelah dia keluar dan masuk balik, dia akan mengapa-apakan anak puan. Nampak tak mata anak puan sampai kenjuling putih? Kalau saya terus baca, anak puan boleh menjadi buta. Ia memakan masa, tapi puan kena kerap datang sini. Kita akan terus ikhtiar dan mencuba. Selepas itu, abang saudara saya pulang, sama jalan bungkuk macam orang tua. Setelah sesi perubatan pertama, kedua, beberapa kali pergi, akhirnya benda tu keluar daripada tubuh abang saudara saya. Bayangkan, Casey, dalam tubuhnya ada orang tua. Kenapa? Sebab dia pancing tak kira waktu. Maghrib pun dia pancing. Dekat gelap, dekat sunyi, dekat terpencil, tepi sungai, tepi laut, dia tetap memancing, kadang-kadang dengan kawan, kadang-kadang seorang diri. Terima kasih dan selamat tengah malam. Hello dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Boleh sambung dengan Abang Kisi? Ya, saya bercakap ni sekarang. Abang Kisi, Ya, saya. nak cerita pengalaman saya. Ini berlaku di mana ni? Siapa bercakap ni? Di rumah saya ni luar kat hall sana. Siapa bercakap ni? Ni Rafi. Cik Rafi, silakan. Saya nak cerita pengalaman saya yang masa yang nampak lembaga di luar hall saya. Dia tengah serik dengan satu mayat Mayat tu busuk sekali. Saya aneh tau, saya tak pernah nampak ni benda lembaga ni ada kat depan koridor saya tu. Antara orang hantar ke atau tak tahu benda ni alih-alih menyelema kat koridor saya tu. Disirik mayat tu sampai saya keluar pintu. Saya tanya, asal bau ni macam satu bangkai ni kat depan pintu saya. Saya tanya, selalu busuk Kali lembaga ni pula, lembaga dia kali hitam. Yang mayat pula perut pecah, muka pecah. Dalam family saya semua tak nampak, saya seorang nampak. Itu macam pelik, bau satu macam, bau macam orang bilang kubur punya bau. Tak tahu antara siapa yang hantar lah, tapi saya nampak betul-betul kat koridor tu. Saya keluar dia, saya kejar. Saya baca tu tu kursi, sampai kat ujung lift tu dia lari
Hilang dengan isteri. Itu pengalaman saya lah. Terima kasih. Terima kasih kembali Ini diceritakan oleh Encik Muhammad Yasin. Katanya, saya bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan di salah sebuah bangunan di Singapura. Waktu kejadian yang menyeramkan ini berlaku, hujan lebat sangat-sangat dan anjing melalak daripada mana saya duduk ni dalam guardhouse. Kedengaran anjing melalak sayu bunyinya dan menakutkan saya. Yang saya hairan, waktu hujan mana ada burung. Selepas bunyi nyalakan anjing, tiba-tiba terdengar bunyi burung hantu kisi. Bunyi burung hantu yang kedengaran agak jauh sangat. Saya seorang diri pada malam itu. Rakan yang setugas dengan saya tidak dapat hadir kerana cuti sakit. Dan nasib baiklah tempat yang saya bertugas ini tidak perlu buat sembarang clocking. Hanya perlu duduk dekat guard room, iaitu di depan pintu gerbang masuk dekat tempat yang saya jaga. Jadi pada hari yang sama, waktu hujan yang sedang lebat turun ni, tiba-tiba saya baru terperasan di pintu hadapan berdirinya seorang makcik, Kisi. Katanya makcik ni berdiri agak dah lama Kisi. Saya baru ternampak daripada tingkap. Saya pun bangun, ambil payung nak keluar nak tanya makcik ni apa urusannya datang malam-malam tempat ni. Saya ambil payung, saya buka pintu guardhouse, saya pusing buka payung, depan pintu gerbang nak keluar masuk ni, makcik tadi hilang entah ke mana. Saya rasa pelik pula dan rasa takut pun ada. Mata saya mula tengok kiri kanan. Saya masuk balik, simpan payung, duduk. Beberapa jam kemudian, 1 jam lebih kalau tak silap saya, katanya, saya ternampak orang yang sama berdiri depan guardhouse. Saya ambil lagi payung. Saya keluar. Tiba-tiba bila pusing, dia hilang. Mustahil makcik tersebut boleh lari dalam hujan yang licin begitu pantas sembunyikan diri. Saya mula rasa takut dan saya mula lafazkan yang sering orang cakap. Tolonglah, jangan kacau aku. Aku tak kacau kau. Tolonglah. Kemudian saya laungkan, Allahu Akbar. Saya kata, 3 kali saya sebut. Masuk balik dalam tu, saya duduk diam-diam. Sampailah ke pagi, dah gangguan setakat itu saja. Saya bersyukur sangat-sangat. Bila saya ceritakan pada teman yang cuti sakit, dia menceritakan saya, sebab dia cuti sakit, dia terkena gangguan yang sama seperti saya. Itu dia kisah daripada abang kita. Jadi bayangkanlah, sebab temannya cuti sakit dalam kiriman email ini, dia terkena gangguan sama macam saya pada malam itulah. Dan dia cuti, dia jumpa doktor minta cuti selama 2 hari. Dia cuma beri alasan yang dia sakit kaki. Padahal bukan, dia nak cuti 2 hari itu sebab dia takut perkara yang sama berulang. Jadi waktu dia terkena gangguan tersebut tu, saya memang tidak bertugas. Saya ambil cuti peribadilah. Jadi bila waktu saya tidak ada, dia seorang diri, dia terkena gangguan. Bila saya seorang diri, dia sedang cuti sakit selama 2 hari, saya pula yang terkena. Jadi itulah peristiwa pengalaman yang diceritakan dalam rancangan MJ12. Baik saudara, terima kasih bagi anda yang setia. Banyak pengalaman kisah misteri yang saya ketengahkan pada malam ini. Harap anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang diketengahkan. Saya akan kembali sebentar nanti. Anda jangan ke mana-mana. 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa bercakap ni? Ella Kisi. Ella. Dan Ella ada pengalaman tentang apa, Ella? Daripada Kampung Ella, Negeri Sembilan. Di mana Negeri Sembilan? Ya. Oh, anda ingin ketengahkan pengalaman di Negeri Sembilan ni tahun bila berlaku ni? Tahun 2005 kot. Anda balik kampung dan apakah kisahnya? Kampung holiday. Silakan. Okey. Dah start dah kasi Boleh, silakan. Okey. Itu jam Ella sebulan duduk kampung. Pasal cuti sekolah. Dan lepas tu Ella bangun tidur lah. Ella tak buka lampu lah. Dan dalam gelap lah kisi kan.
Then after that ialah nak pergi beli air tu lah. Then dalam beli air tu macam terdengar lah, biasalah kampung-kampung kan, dalam hutan. Dan sekali ialah dengar lah macam bunyi itu, kisah tahu kan, macam pis-pis gitu. Then ialah buat bodoh je lah, ialah baca. Aku datang lagi. Habis tu lepas tu ialah ke bilik. Habis mak ialah cakap, Abang tu macam ketakutan. Ialah cakap tak ada apa-apa lah. Sampai ialah yang muka pucat. Terus ialah Abang tu tidur. Ialah baring. Then ialah terus baca. Sampai lah besok lagi, sampai subuh. Itu je lah Casey. Jadi anda dapat tenangkan diri anda tu sampailah ke pagi sampai pagi, subuh, solat, dah aman sikit. Terima kasih Ella. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan 66911897. Okey saudara, berikut ini kisah dari Yan. Katanya beliau pernah menjadi saksi salah satu di salah satu sesi perubatan, dan apa yang berlaku, beliau menemani seorang kenalan pergi berubat. Jadi bila sampai di sana, dipendekkan cerita, katanya Yan, beliau terkejut dengan apa yang dilakukan dan juga yang bakal dialami. Kisah dari Yan akan saya sentuh sebentar nanti. Tapi kalau ada mungkin mempunyai kisah pengalaman misteri, boleh hubungi saya. Ini daripada Eva. Eva berkongsi, selamat tengah malam KC dan juga pendengar MJ12. Nama saya Eva. Saya nak ketengahkan satu peristiwa yang mana ini adalah satu kejadian yang berlaku di rumah lama saya. Mohon maaf cakap KC. Sebelum ni saya nak beritahu dahulu, saya tidak melakukan kewajipan sebagai seorang Muslim. Solat pun tidak. Dan apa perkara-perkara yang diwajibkan pun saya semua tidak melakukannya di rumah lama. Jadi lama-kelamaan keadaan rumah ni ialah dah tak pernah dengar azan, orang mengaji jauh sekali, dah macam jadi sarang, kata Eva. Beliau berkongsi, Eva teruskan pengalamannya, rumah ni dah macam jadi sarang. Sarang tu dimasukkan macam tempat pembiakan sesuatu lah. Sampaikan pada suatu hari, bila di dalam rumah ni, bila dia sedang duduk, kadang-kala kata Eva dapat rasakan macam ada orang sedang memerhatikan. Walaupun ada kalanya sudah tutup walaupun sudah tutup dengan langsir dalam rumah tu, kadang-kadang bahagian-bahagian mungkin tingkap, macam ada orang tengah tengok luar tingkap, ruang tamu di luar tingkap bilik, luar tingkap dapur, seperti ada orang memerhatikan, dia akan tutup dengan langsir. Jadi selepas itu benda tu masuk pula dalam rumah, kemudian akan ternampak-nampak seperti macam ada kelibat orang dalam rumah saya, kata Eva. Saya dengan suami memang tidaklah melakukan tanggungjawab kita. Agak kesal tentang perbuatan. Tapi anda bayangkan, dipendekkan cerita, dalam rumah tu pada satu hari ini saya dengan suami telah pun pergi bercuti ke satu tempat ni lah. Dan bila kami pergi cuti ke tempat ni, kami pulang ke Singapura, ada sesuatu mengikuti kami pulang. Dan benda tu duduk dalam rumah sampaikan mengganggu ketenteraman yang saya dengan suami miliki. Malam-malam hari KC, saya dengan suami tengah tidur dalam rumah kami. Pada waktu malam tu terdengar bunyi loceng kaki, macam orang pakai gelang kaki ada loceng, macam itulah bunyinya berjalan. Dia jalan tu macam kakinya dihentak-hentak beberapa kali. Saya tak pasti, katanya apakah mungkin alamat gangguan yang berlaku dalam rumah yang pertama kami. Kemudian disusuli pula dengan waktu-waktu kalau saya sedang menonton TV, nanti saya akan dengar kadang-kadang suami saya macam panggil saya tu. Suami suka duduk dalam study room. Nanti dia seringkali akan panggil saya untuk buatkan dia kopi lah, buatkan dia tu lah, nak makan lah. Tengah duduk saya menonton TV, saya dengar dengan jelas ada orang panggil nama, dan itu adalah suami lah. Saya pun bangun daripada ruang tamu tu, pergi ke, katanya di sini
dari ruang tamu sedang menonton TV, dia terus masuk ke bilik yang mana suami sedang bermain komputer. Jadi bila saya masuk bilik itu, saya cakap, "Ya bang, abang panggil saya." Suami saya terus story dengan selambarnya mengatakan, "Belum masa pula saya panggil awak." Tadi abang panggil nama saya je. Tak adalah, saya panggil buat apa ni telanjur awak dekat sini, buatkan saya air sekali lah. Kata tak panggil, lepas tu suruh buat air Jadi saya pun pergi dapur, sedang bancuh minuman untuk suami. Saya terperasan Casey, suami saya pula berada dekat depan, dekat sofa sedang duduk tonton TV. Jadi tengah kacau air ni, tengah kacau, tengok, suami aku, "Bang, tak main game lagi? Channel jangan tukar saya nak tengok cerita ni Saya cakap dengan suami macam kasih amaran. Sebab suami dah tak main game, suami duduk dekat depan, sedang menonton TV dan saya cakap, "Bang, tak main game. Channel jangan tukar Saya nak tengok cerita ni Saya pun bancuh, jalan. Bila saya keluar dari dapur, bilik yang pertama saya akan nampak adalah study room. Yang mana suami saya berada di dalam sedang bermain game. Saya terperanjat, Casey. Saya toleh tengok depan, di ruang tamu di sofa rumah saya. Tidak ada sesiapa pun yang sedang duduk. Saya angkat minuman suami, masuk dalam study room. "Nah bang, minuman abang." "Terima kasih Bang, tadi abang ada tak keluar duduk kat luar sekejap?" Suami saya pun tengok saya, "Awak ni dah kenapa ni? Mula-mula awak cakap dengan saya panggil awak. Saya tak panggil. Kemudian awak cakap saya duduk depan, Pak. Orang tengah sibuk main game ni." Suami saya kata pada saya. Saya percaya kata suami saya, Casey. Tapi bayangkan, Casey, benda ni berterusan, berlarutan, semakin lama semakin teruk. Semakin saya dah tak boleh tahan. Dan akhirnya kami berjumpa dengan seseorang. Dan nasihat orang tu senang je. Baca dalam rumah. Dia tanya, "Korang dua ni solat tak?" Saya terdiam, suami pun terdiam. Tak apalah kalau tak, buatlah. Belum lagi terlambat. Selagi boleh bernafas, buatlah. Tak kisah. Kadang-kadang dah nak mati ni, tiba-tiba boleh solat. Dosa semua diampunkan. Jadi buat. Saya dengan suami pun mulalah perlahan-lahan melakukan solat dalam rumah. Tapi bila kami buat solat dalam rumah yang lama ni, Casey, gangguan masih tetap ada. Ia memakan masa yang lama. Akhirnya, kami berpindah ke tempat yang baru dan kami mengutamakan kewajipan kami sebagai tiang dalam rumah, pendinding dalam rumah kami. Kalau tidak, Casey, kemana kita pergi, dia akan ikut. Sebab dia tahu rumah kami boleh mereka membiak. Akan saya ketengahkan sedikit saja. Ini merupakan rakaman yang dilakukan. Rakamannya tidaklah begitu panjang, tetapi yang ringkas saja tentang perbualan telefon. Jika seseorang ini sedang bercakap dengan suaminya. Beliau berada di rumah dan ini adalah rakaman yang telah pun dirakamkan oleh suaminya ketika dia menelefon rumah. Bayangkan, panggilan tidak dijawab oleh isteri, tetapi suami terdengar sesuatu. Dengan segera suami merakamkan rakaman ataupun bunyi tersebut melalui telefon Nokia yang dimilikinya. Kita dengar sedikit saja sedutan apa yang dapat suami rakamkan. Inilah dia. Jadi, sekali lagi, dalam kiriman email yang saya terima ini dari pendengar kita, suami menelefon rumah. Beberapa kali suami katakan hello, tetapi isteri tidak jawab. Jadi, terus masuk ke dalam satu alat rakaman yang ada dalam rumahnya untuk sampaikan pesanan. Bila suami sedang bercakap, suami kata hello beberapa kali, suami dengar ada orang respon. Seolah-olah ada bunyi benda yang nyaring. Kemudian terus suami rakamkan dan inilah klip sepanjang lebih kurang 7 saat yang dikirimkan pada saya. Dan suruh ketengahkan pada pendengar misteri jam 12. Ingin dia tanya, adakah dengan bunyi itu sesuatu ada dalam rumahnya? Akan saya ketengahkan kisah lebih lanjut lagi. Sekali lagi saudara, kiriman yang akan saya bacakan ini, inilah rakaman yang dirakamkan. Kita dengar dengan teliti. Dirakamkan oleh seorang suami namanya Cik Sa'ari. Tentang bunyi yang menakutkan dalam rumahnya. Tak panjang audio klipnya, kita dengar sekarang.
Jadi itulah bunyi yang dikatakan oleh Cik Sari yang menghantui beliau. Kiriman email yang kedua dari orang yang sama. Katanya Cik Sari, Assalamualaikum Kisi, Waalaikumsalam. Kisi masih ingat lagi tak saya mengirimkan Kisi rakaman audio yang saya rakamkan melalui telefon saya di rumah saya 2 hari lepas? Dan inilah kisah selanjutnya yang ingin saya ceritakan. Untuk pengetahuan Kisi, saya baru saja berpindah ke rumah ini dan tolonglah jangan sebutkan kawasan rumah saya sebab saya tidak ingin pendengar-pendengar panik ataupun rasa cemas mereka duduk di kawasan berdekatan dengan rumah saya. Kisi, baru saya tahu daripada jiran sebelah rumah saya bahwasanya rumah saya ini adalah rumah bekas pemilik adalah seorang Tok Bumu. Dan dikatakan di sini, tak tahulah sejauh mana cerita ni benar, tapi isteri saya yang beritahu. Isteri saya yang beritahu saya. Dan saya sampai sekarang tidak beritahu isteri saya tentang rakaman yang ada di telefon bimbit. Seorang jiran saya telah pun memberitahu yang kami telah pun membeli sebuah rumah bekas dimiliki oleh seorang bomo. Bomo ini bukan bomo tua tetapi bomo muda yang telah pun berpindah ke tempat yang lain. Dan saya tak pasti sebenarnya apakah gangguan yang saya rakamkan tempoh hari. Saya kirimkan audio klip kepada Kisi. Dan Kisi sejauh ini tidak ada apa-apa yang gangguan yang lebih dahsyat daripada rakaman yang saya buat. Cuma kadang-kala di waktu malam saya akan dengar orang bermain dengan air di bahagian dapur rumah saya. Saya akan dengar orang buka tutup air, buka tutup paip air. Kadang-kadang bila saya nak bangun ke tandas, saya akan nampak paip air. Air itu dibuka paip airnya dan air akan mengalir tanpa henti. Akan saya tutup. Sebelum ini saya pernah tanya isteri, mungkin tak lupa, isteri isteri mengatakan dia tidak melakukannya. Dan pernah saya marah juga anak-anak saya tetapi mereka semua tidak tahu dan mereka memang benar-benar tidak melakukannya. Jadi benda inilah bermain dengan air, mati dan dihidupkan, dimatikan paipnya, buka tutup lah kata Encik Sari. Dan saya telah pun berjumpa dengan seseorang iaitu yang direkomendasikan oleh kawan saya, dan pakar itu hanya akan datang ke rumah saya pada hari Sabtu ini. Dan kalau apa jua berita akan saya beritahu Kisi, dan bolehlah Kisi beritahu para pendengar yang lain. Dan saya ingin pendengar-pendengar mendoakanlah apa jua yang saya kongsi. Semoga mendoakan rumah saya tidak ada apa-apa gangguan yang lebih dahsyat, hanya benda-benda gangguan-gangguan biasa saja. Terima kasih dari Sari yang berkongsi pengalaman ataupun kisahnya berkaitan dengan rumah baru dalam rancangan Misteri Jam 12. Saudara, kita kalau ada kalanya masuk tandas, saya yakin ramai menggunakan tandas awam. Ada kalanya tandas awam ni akan, ada lukisan-lukisan abstrak yang dilukiskan pada tembok tandas, kadang-kadang dekat pintu tandas. Kiriman ini datangnya daripada pendengar yang ingin dikenali sebagai namanya mana ni Black kata Black. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya pendengar daripada Malaysia. Saya adalah peminat rancangan MJ12. Nama saya Black dan Black menceritakan di sini pengalaman beliau. Katanya waktu tu masih muda remaja lah. Sekarang ni dah berumah tangga Kisi. Oh ya ke? Saya masuk tandas awam. Kemudian sedang saya nak keluar tandas awam tu, saya tak nampak dekat pintu. Nak berkenalan dengan gadis cantik manis. Dia letak namanya dan letak nombor telefon. Alah, tak apalah, kita cubalah Kisi. Mana tahu nombor tu betul-betul kan? Dululah, masa muda remaja. Saya pun ambil nombor tu dan kemudian saya simpanlah. Waktu tu belum ada handphone lagi Kisi. Zaman-zaman dulu kan. Apa yang saya buat? Saya carilah telefon, public phone lah. Telefon untuk digunakan. Jumpa telefon tu. Saya pun letaklah duit shilling masuk dalam tu. Saya tekan nombor. Tekan. Pertama kali saya tekan, tak dapat. Saya cuba lagi tekan nombor tu. Akhirnya, ada berdering. Beberapa kali berdering. Kemudian, selepas tu, dia terus mati dan masuk ke voicemail. Kalau zaman dulu Kisi, waktu saya zaman remaja, voicemail ni antara benda yang paling penting sangat-sangat. Semua orang ada voicemail. Nanti sebelum ada voicemail, kita boleh rakamkan message pendek ataupun hanya sebut nama kita. Misal kata, Amy. Tut. Nanti kita kena tinggalkan message. Ataupun kita boleh katakan, hai, apa khabar semua?
Sorry tak dapat jawab panggilan, tengah sibuk Tinggalkan mesej selepas ni Tut. Jadi ada pilihan. Yang saya terperanjat sangat-sangat, telefon berdering, kemudian dia masuk voicemail. Voicemailnya kata di sini, aku wanita yang mati diperkosa. Engkau telah pun aku pilih. Nanti malam aku datang. Nanti malam aku datang. Nanti malam aku datang. Kemudian bunyi, tut, suruh tinggalkan pesanan. Saya punyalah takut, Casey. Pada waktu tu terus letak telefon. Ya, kata beliau letak telefon dan saya ni boleh bayangkan, saya boleh dengar mesej yang begitu panjang tu, boleh dengar sampai habis, sampai bunyi nada untuk kita tinggalkan mesej. Selepas tu saya berdiri dekat telefon, betul punya menyesal kenapa saya ambil nombor dekat belakang pintu tu. Casey, mungkin main-main orang sengaja nak takut-takutkan. Dipendekkan cerita, malam pun tiba. Anda bayangkan pendengar Ria 897 FM. Balik rumah. Waktu tu tinggal kampung, Casey. Balik rumah, sampai rumah, masuk dalam rumah, kemudian terus pergi dapur. Balik dah malam, lapar pula. Yelah, dulu nak makan luar pun tak ada duit. Jadi tengok dapur, mak ada tinggalkan nasi goreng dengan telur, Casey. Wah, Alhamdulillah, rezeki ni. Saya pun apa lagi, cuci tangan, ambil air, letak tuang air, makan nasi goreng dengan telur. Tengah makan, kunyah-kunyah dekat bahagian belakang rumah dapur saya. Tiba-tiba saya dengar bunyi. Kata beliau, saya terdengar bunyi macam ada orang kata yang panjang, halus dan menakutkan. Tengah makan ni, sampai tak sempat nak telan, terbatuk saya dibuatnya. Saya toleh, tengok belakang, tengok kiri. Bila tengok sebelah kanan, alamak, tingkap dapur tak tutup. Kenapa pula? Takut, Casey. Angkat pinggan, angkat minuman saya, jalan, masuk bilik, makan dalam bilik, Casey. Saya tak tahulah gangguan yang saya terkena pada malam tu ada tak mempunyai kaitan dengan apa yang saya lakukan ketika saya menelefon dan konon-konon nak berkenalan dengan seseorang. Terima kasih. Baik, para pendengar Ria 897, saya akan teruskan dengan kiriman berikut. Ini adalah kiriman email datangnya daripada Kak Suhada. Kata Kak Suhada, apa khabar Casey dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Kak Suhada. Selalunya kakak dengar Misteri Jam 12, banyak pengalaman orang diganggu. Dan kakak tidak terkecuali dengan gangguan. Tapi gangguan kakak amat berbeza. Pada mulanya kakak fikirkan orang yang buat main, panggilan-panggilan menelefon rumah kakak. Tapi lama-kelamaan menyeramkan dan mengerikan. Apa yang berlaku? Pada panggilan yang pertama, masih kakak ingat, suami kakak tak ada di rumah, bertugas. Waktu itu shift malam. Anak kakak 2 orang, kedua-duanya menjalani perkhidmatan negara. Jadi kakak seoranglah dalam rumah, Casey. Sedang tidur, tak silap sekitar 1 lebih pagi. Apa yang berlaku, kakak dengar bunyi panggilan. Dalam bilik kakak tak ada telefon. Kalau nak jawab panggilan, kena pergi ke ruang tamu, kata Kak Suhada. Kakak bangun keluar dari bilik, angkat telefon. Bila kakak angkat telefon, kakak kata hello, tak ada orang cakap, diam. Hello, diam. Tak ada bersuara, tak ada apa, hello. Terus kakak letak. Masuk bilik balik. Kemudian bunyi lagi. Kakak keluar lagi. Hello, diam. Ini ada dialog yang ditulis oleh Kak Suhada. Hello? Jangan main-main Hello? Hello? Kakak letak lagi. Kemudian nak masuk bilik, bunyi, kakak tak kuasa nak angkat telefon. Bila baring masih lagi berbunyi bising. Jadi apa buat? Kakak bangun dari katil, kakak keluar ke ruang tamu
niat di hati nak cabut wire di belakang tu supaya dia tak berbunyi. Bila nak cabut, hati berkata, angkatlah for the last time. Untuk kali terakhir sebelum aku cabut, wire di belakang telefon ni aku angkat. Jadi kakak angkat. Casey, kakak dengar orang mengilai di hujung talian Casey. Kakak terperanjat bila dengar suara orang mengilai. Bila kakak dengar, meremang bulu rumah, kakak kata, jangan main-main Jangan main-main Tak tahulah, mungkin kebetulan ataupun tidak. Tapi, pintu bilik kakak terus tutup dengan kuatnya macam ada orang hempas pintu bilik. Kakak letak telefon, cabut wire belakang. Meremang bulu rumah Casey. Mulut komat kamit istighfar. Ingat Tuhan aja tahu. Masuk dalam bilik pelan-pelan. Baring atas katil. Baru kakak nak lelapkan mata, kata Kak Suhada, telefon rumah berbunyi lagi. Maklumlah, perkara berlaku dengan sepantas kilat. Kakak tak pasti yang kakak cabut ataupun tidak wire di belakang telefon, kata Kak Suhada. Masih berbunyi Casey. Setahu kakak lah, kakak dah cabut. Tapi ada juga perasaan mengatakan yang kakak lupa nak cabut. Cabut talian wire di belakang telefon. Kakak tidur sampailah ke pagi. Nak telefon suami tak boleh. Suami kalau dah masuk dalam lab, tak boleh bawa handphone. Anak-anak pula NS. Sedang tidur, kakak tak nak ganggu, takut tak boleh bangun pagi. Jadi terpaksa pendam perasaan takut Casey. Bila pagi kakak nak solat subuh, dalam telekung teringat sebelum kakak dirikan solat. Nak periksa telefon tu kakak cabut atau tidak sebab semalam berdering. Kakak tengok telefon dalam rumah, wirenya tercabut. Kalau wire tercabut, macam mana telefon kakak boleh berdering? Kakak solat subuh, kemudian kakak berdoa dengan Allah. Minta perlindungan, bantuan malaikat-malaikatnya. Setelah malam pertama kena gangguan, dah tak ada okey. Bila suami kerja malam aja, rumah tak ada orang, panggilan menakutkan mula datang. Kakak pernah bilang suami. Suami kata mungkin cross line, mungkin agaknya orang tersalah telefon, orang nak main-main kacau awak. Jangan fikir bukan-bukan. Tapi Casey yang merana kakak seorang yang kena jawab. Casey nak tahu tak? Kakak masih ingat sebelum kakak jawab panggilan yang terakhir, kakak nak kirimkan email ini, ada panggilan yang terakhir ketika itulah. Pukul 1.20 pagi, bila bangun dengan bunyi telefon, jantung berdegap-degup. Kakak tak ada handphone, jadi fikirkan anak atau suami yang telefon, sebab dah sekian lama bunyi itu dah berhenti. Gangguan dah tak ada. Kemudian datang balik kakak tak perasan. Kata Kak Suhada. Pergi ke depan, jawab, hello? Hello? Casey. Kakak dengar suara, bunyi macam noise. Katanya macam bunyi pasir lah, berpasir. Dalam bunyi berpasir, kalau kakak dengar betul-betul, aku ada dalam bilik kau. Inilah kisahnya dalam rancangan Misteri Jam 12. Baik pendengar Ria 897. Pengalaman selanjutnya ini adalah satu kisah yang dikirimkan oleh seorang, saya rasa anak lah. Katanya tak dengar kata-kata ibu. Dan ini yang dikatakan di sinilah. Saya ni kadang-kadang ada kalanya keluar dan balik pada waktu maghrib. Jadi bila balik waktu maghrib, ibu saya selalu marah. Katanya, engkau ni keluar merayap sampai maghrib. Kau tahu tak, maghrib ni waktu hantu-hantu ni berkeliaran. Diikut kau balik, masuk dalam rumah aku, tahu pun nanti kau. Dan saya akan menjawab balik pada ibu saya. Saya kata, bu ni meripik lah. Mana ada hantu? Memanglah ada, dalam dunia ni ada jin. Hantu tak ada. Konon-konon saya ni pandai lah Casey. Jadi saya pun macam biasalah, seperti hari-hari sesudahnya. Bila balik tu mandi, makan, dan kemudian bila balik lambat lagi kena beli teh dengan ibu saya lah. Sampai pada satu hari saya balik waktu maghrib.
Kalau tak silap saya, sekitar 7 suku malam. Rumah saya ni agak jauh sedikit dekat kawasan Teluk Belanga, KC. Saya naik lift. Jadi daripada saya turun, daripada bawah, saya berada di bawah nak naik ke atas ni, dalam perjalanan saya rasakan macam ada sesuatu mengikuri saya pulang. Saya tidak berasa sedap hatilah, katanya rakan kita. Saya pun naik lift sampai rumah saya buka pintu, dan kemudian saya tengok rumah saya ni cuma lampu dapur saja yang menyala lah. Jadi kalau waktu malam macam tu, lampu dapur saja yang menyala, maknanya ibu saya tak ada rumah. Ya, dan ibu saya ni pula kalau dia keluar, dia tak suka beritahu saya. Tahu-tahu nanti tengok rumah kosong, tak ada orang bila saya balik. Jadi saya pun tengok lampu dapur menyala waktu maghrib. Mesti ibu saya keluar lah, masuk dalam, tutup pintu. Kemudian saya pun pergilah ke dapur untuk minum segelas air. Sedang saya minum air, saya dengar tu KC, pintu bilik lah. Waktu tu belum tahu pintu bilik siapa, tapi saya dengar pintu bilik ada orang tutup. Saya pun minum air. Takkan ibu aku ada kat rumah? Saya pun menjenguk lah. Nampak pintu bilik ibu saya dah tutup. Saya pun pergi depan pintu. Saya ketuk pintu bilik tu beberapa kali. Ibu? 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 Tak ada orang. Rasa hairan pula. Saya cuba buka pintu tu. Pintu dikunci dari dalam. Ibu? Ibu? Tak ada orang menyaut. Saya pusing, KC. Bila pusing, saya baru nak pergi depan ruang tamu, nak hidupkan satu lagi lampu. Ruang tamu saya ada 2 lampu. Satu lampu yang agak malap sedikit, nak terangkan lagi sebab dah takut ni. Baru pusing, benda tu ketuk balik, KC, dari dalam bilik ibu saya. KC, saya toleh, KC. Ibu, jangan main-main Ibu! Saya tinggikan suara saya. Saya angkat telefon. Saya telefon ibu saya. Beberapa kali saya telefon, tak jawab. Kemudian akhirnya ibu saya jawab. Ibu kat mana ni? Aku kat masjid lah, solat maghrib. Kau baru balik Marah ibu saya. Bu, masjid? Masjid mana ni? Jadi ibu saya ceritakanlah dia berada di masjid mana, sedang solat dengan temannya. Bu, balik sekarang bu, tolong bu. KC, dalam rumah tu tak tenteram saya dibuatnya. Saya keluar rumah, saya berdiri dekat koridor rumah sambil rumah saya ni semua terang benderang. Ibu saya pulang dan tanya pada saya kenapa. Saya ceritakan. Nak tahu cakap ibu saya apa? Padan muka kau. Balik maghrib lagi, balik. Nyusahkan aku je. Itu dia kisah Kisah kiriman daripada pendengar kita Bayangkan lah, awak tahu dalam rumah tu tak ada orang. Confirm guarantee with a chop tak ada orang. Ketuk pintu bilik, tuk 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 tuk. Mungkin kakak anda ke abang anda, bang buka pintu bang, kak ataupun pak buka pintu pak. Pintu bilik ni tak ada orang pun. Tak apalah, awak pusing je. Dalam bilik tu dia ketuk balik, babe. Kalau saya terus koma sikit kat situ dahsyat. Baik, terima kasih atas kiriman anda. Satu kisah yang cukup menarik sangat-sangat. Ya, terima kasih sekali lagi. Cakap tentang anak ni, ada seorang pendengar kirimkan email pada saya. Ini daripada Kak Mas berkongsi. Kisah ini berlaku pada tahun liwat tahun 1998. Ini berkongsi pengalaman. Katanya kakak pernah hilang anak di kawasan Pantai Changi. Dengan suami sedang seronok memancing, tiba-tiba bila pusing, anak hilang. Terus menjadi kuatir. Berdiri dengan suami, cari dan panggil anak berkali-kali. Sampaikan minta tolong orang yang ada dekat sekitar kawasan tepi pantai ni untuk mencari anak Kak Mas. Panggil. Katanya di sini memanggil anak dan kita menggunakan nama timangan beliau, Ajil. Jadi Ajil, pakai nama dia, teriak. Dan usia anak kakak waktu itu 7 tahun. Jadi mana budak ni pergi ni? Takut KC kena culik dengan orang ke, lemas dekat laut. Sampaikan ada yang tengok dekat tepi pantai, cuba tengok ada tak anak yang hanyut. Tapi kakak tak rasa. Pendengar Misteri Jam 12,
setelah lebih kurang sejam lebih, kakak dah buat keputusan selepas tu dengan suami nak berjumpa dengan pihak berkuasa, iaitu polis lah, untuk dapatkan bantuan mencari anak kakak yang hilang. Tiba-tiba datang seorang pakcik. Pakcik ni datang dari jauh ni. Dia jarak dia dengan kami memancing ni lebih kurang dalam 50 meter hingga 80 meter jauhnya. Dia datang pada kami, daripada kakak dengan suami, dan dia tanya, apa masalahnya, boleh saya bantu? Jadi suami pun cakap, tak ada pakcik, anak kami berusia 7 tahun tu hilang. Tadi ada dekat sini, tapi bila nak cari dia hilang, kata suami saya kepada pakcik tersebut. Kemudian pakcik tu tanya satu soalan, awak pancing ni dari pukul berapa? Oh, dari petang tadi. Jadi maghrib pun kat sini. Ya cik. Yalah tu, Casey, pakcik tu pergi dekat depan, ambil pasir yang kering. Kemudian dia baca sesuatu, dia angkat, dia lambung dekat atas langit. Pasir itu jatuhlah, kena saya, kena suami, kena dia, kena orang-orang yang dekat tepi sebab angin tiup. Tiba-tiba dia tunjuk, itu anak awak bawa pokok. Ya Allah, Casey, 2-3 kali lalu tempat yang sama, orang lain tak nampak, kakak dengan suami katanya Kak Mas tak nampak. Anak sedang baring dekat bawah pokok, mungkin kerana kepenatan. Ya Allah, bila nampak anak tu rasa lega sangat-sangat. Suami pun terima kasih pada pakcik tu, dan pakcik tu kata dengan jawapan balik, jangan terima kasih pada saya, terima kasih pada Allah. Okey, terima kasih pada anda yang berkongsi pelbagai kisah dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Saudara, kisah selanjutnya saya nak kongsi sama. Ini berkenaan dengan satu... Okey. Anda bayangkan, anda ni sebenarnya baru berpindah. Baru saja berpindah di sebuah rumah. Ini berlaku di Singapura. Ini kiriman daripada Encik Abdul Rahman yang berkongsi pengalaman beliau untuk Misteri Jam 12. Encik Abdul Rahman menceritakan melalui kiriman email kepada saya ke alamat ria@mediacorp.com.sg. Beliau waktu itu baru berpindah rumah. Jadi sebelum ni beliau menetap di rumah bersama dengan ibu mertuanya lah, dengan isteri, dengan seorang anak. Oleh kerana perabot-perabot tu belum lagi dibeli sepenuhnya, dan rumah tu mereka belum dah dapat kunci, dah boleh berpindah, dah ada api, dah ada air, cuma belum ada perabot. Ialah Casey baru nak mula hidup yang baru. Saya pun bukan orang berada. Perlahan-lahan kami membeli barang. Jadi difahamkan dalam kisah ini, bila saya baca ni, kata Encik Abdul Rahman, pada satu hari tu, misal kata mungkin hari Rabu lah, Rabu pukul 9 pagi ada penghantaran katil dan juga almari ke rumah baru Encik Abdul Rahman. 9 pagi Jadi Cik Abdul Rahman ni ada pilihan untuk bangun pagi dari rumah ibu mertuanya, siap-siap, kemudian kata beliau naik bas, pergi ke rumah ibu mertua, pergi ke rumah baru, buka pintu, orang katil, hantar katil ni akan hantar, siapkan katilnya, pasang almari dan kunci pintu rumah, balik rumah ibu mertua. Ataupun kata Encik Abdul Rahman, saya boleh tidur di rumah baru saya untuk satu malam, besok pagi cuma bangun buka pintu. Tak perlulah saya bangun terlalu awal untuk bergegas, takut nanti lambat. Sebabnya mereka kalau lambat, mereka akan tinggalkan. Jadi saya pun rasa gairah dan takut saya terbangun lambat, kata Encik Abdul Rahman. Saya takut terbangun lambat, sampai lambat, nanti barangan saya tak sampai. Saya pun kata pada isteri, biarlah abang bermalam dekat rumah baru. Saya cuma bawa iaitu satu bantal kecil, saya letakkan dalam beg dengan satu alas kain untuk alas saya tidur supaya tak sejuk sangat.
Kemudian isteri juga bekalkan satu selimut, bawalah perkakas seperti berus gigi, sabun mandi untuk ke rumah baru kami. Jadi bila sampai rumah baru tu, saya keluar rumah ibu mertua agak malam, sekitar jam 9 lebih malam, sampai jam 10 lebih malam di rumah baru. Saya pun buka pintu, masuk dalam rumah, buka lampu. Jadi bayangkan apa yang digambarkan oleh Encik Abdul Rahman dalam kisah ini, rumah beliau ni, ruang tamu langsung tak ada perkakas rumah, langsung tak ada perabot. Begitu juga dengan bilik tidur, dapur cuma ada kabinet dapur dan semualah kosong. Beliau kata, saya pun tidur dekat ruang tamu, alaskan kain yang saya bawa, letak satu bantal, saya keluarkan selimut yang isteri masukkan dalam beg saya. Kemudian saya pun mula nak tidur. Yalah, waktu tu handphone pun tak ada kisi. Pergi rumah baru pun naik bas. Jadi Encik Abdul Rahman kata, sedang saya baring, saya tidur ni, saya bangun, saya pun tutup lampu lah. Cuma lampu dapur saya nyalakan. Tengah baring, tengah fikiran lah Besok pagi, almari datang, katil datang, kemudian nak beli barang lain. Dah sedikit sebanyak, adalah beberapa perabot, barulah mungkin keluarga saya boleh pindah lah. Sofa semua nanti bolehlah kisi. Cuma yang penting, mesti ada peti ais, televisyen untuk anak-anak, mesti ada katil untuk anak saya, untuk saya dengan isteri dan almari. Yang lain tak penting sangat lah. Jadi, sedang saya tidur, inilah kisah yang diceritakan oleh Encik Abdul Rahman di rumah baru, dan rumah ini adalah sebuah rumah resale ataupun rumah beli semula yang beliau miliki. Kita teruskan kisah dalam Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Why are you doing this to us? Waktu itu saya sedang baring dekat ruang tamu. Oleh kerana rumah tu kosong, apa jua bunyi saya boleh dengar. Ada pantulan echo kisi. Mula-mula saya dengar bunyi pintu. Salah satu pintu rumah tu memang benar. Kalau kita tolak, buka ataupun tutup, dia ada bunyi karat pada pintu berkenaan. Jadi pendengar Ria 897 FM. Kata Encik Abdul Rahman ketika saya sedang baring, dengan jelas saya dengar pintu bilik yang dimaksudkan itu bergerak. Sebabnya hanya pintu itu bergerak, baru akan ada bunyi. Tapi saya pelik kisi. Cara pintu itu bergerak, kalau mungkinlah pintu itu memang bergerak. Oleh kerana ditiup angin. Sebab saya buka semua tingkap. Panas kisi. Rumah pun tak ada kipas. Jadi saya buka tingkap ruang tamu, tingkap bilik. Tapi kalau betul pintu tu bergerak kerana ditiup angin, kemungkinan saya tak kisah. Kalau dia tiup angin, dia akan bergerak sekali. Tapi kali ini, waktu tu, pintu yang difahamkan rosak. Bunyi seolah-olah ditolak, ditarik, ditolak, ditarik. Pada malam yang mana saya bermalam di rumah baru kami. Pendengar Ria 897 FM. Hanya ada cahaya pada lampu dapur. Saya bangun. Berjalan menuju ke pintu bilik. Saya tengok tingkap memang saya buka. Saya cuba tolak pintu tu memang berbunyi. Kemudian, saya cari apa yang boleh saya cari dalam rumah tu. Yang boleh saya letak pada pintu supaya pintu tu tak bergerak dan tak berbunyi. Pergi dapur, saya buka almari atas bahagian bawah almari. Ternampak ada satu tong cat yang kosong. Saya keluarkan tong cat, memang kosong, dah kering. Saya angkat tong cat tu, saya letak pada pintu. Jadi setidak-tidaknya pintu tu kalau ditiup angin dah tak bergerak lagi. Saya pun baring dekat atas lantai.
Pendengar Misteri Jam 12, kata Encik Abdul Rahman. Kali ini belum sempat saya lelapkan mata. Ketegeng! Saya bangun, saya nampak Tung Chat bergulik Casey macam ada orang tendang. Astaghfirullahalazim. Saya dah tahu dah. Ada sesuatu yang tak kena dengan rumah ni. Maklumlah, rumah ni pun belum lagi disema. Malam tu juga, saya keluarkan surah Yasin yang saya bawa bersama. Saya duduk dekat ruang tamu. Saya baca Yasin. Tengah baca. Kisi pintu bilik tu bergerak sekali lagi dan tiba-tiba dihempas dengan begitu kuat. Saya tetap membaca dan terus membaca, sampaikan pergerakan pintu berhenti dengan sendirinya. Habis saja saya baca Yasin, keadaan rumah tu macam ada sesuatu yang tak kena. Malam tu tak boleh tidur, Casey. Saya pun takut. Walaupun saya ni seorang lelaki, saya membaca Yasin, saya tetap takut. Saya terpaksa buat perkara berikut ini. Saya bangun, pergi pintu depan, buka pintu depan. Kemudian saya buka lampu. Lampu bilik 1, lampu bilik 2. Rumah tu cuma ada 2 bilik tidur. Kemudian lampu ruang tamu saya matikan sebab kalau terlampau terang pun saya tak boleh tidur. Saya tidur dekat dengan pintu rumah saya. Tengah tidur depan pintu rumah, saya dapat rasakan macam ada orang langkah badan saya. Orang langkah badan Casey. Saya terdiam seketika. Apabila saya bangun, katanya Encik Abdul Rahman, saya nampak lampu bilik semua tutup. Dan di dalam sebuah bilik, iaitu bilik yang saya nak jadikan bilik anak saya, ada perempuan hitam rambut panjang sedang berdiri memerhatikan saya, Casey. Mendengar rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Kisah Encik Abdul Rahman tadi menakutkan dan menyeramkan. Tapi ada sebenarnya kisahnya adalah lagi yang mana setelah dia ternampak susuk tubuh wanita yang memerhatikan beliau, yang katanya ternampak lembaga hitam seperti wanita yang sedang memerhatikan saya, sedang tidur depan pintu, beliau menjadi takut dan akan tetapi beliau melawan perasaan tersebut sambil dia duduk dekat depan pintu rumah, sambil tu dia tetap membaca Yasin. Sampaikan terlampau penat, dia pun tertidur di hadapan pintu rumah. Bayangkan, kalau jiran lalu nampak Cik Rahman tidur dalam bilik, dalam rumah yang kosong tu, mesti jiran tu terperanjat. Tapi Alhamdulillah, keesokan pagi delivery sampai. Dia pun pada pagi itu juga telah pun mendapatkan beberapa orang kawan untuk sama-sama membaca doa selamat dan mendapatkan seorang teman untuk semah rumahnya. Dan sebelum berpindah, rumah tu telah pun dibersihkan. Bersihkan ni bukan bersih kemas apa, bersihkan secara semah lah yang dilakukan oleh Encik Abdul Rahman. Terima kasih pada Encik Abdul Rahman. Kiriman daripada rakan kita. Ini daripada Nik Salmah. Katanya, Kisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nik Salmah suka dengan B12.
Dan tempoh hari saya naik lift nak balik ke rumah. Waktu tu jam 11 malam. Baru balik dengan suami lah. Suami pula sedang tunggu lift, terlupa ambil barang di motosikalnya. Jadi saya pun masuk dalam lift. Kemudian dari jauh nampak budak ni jalan. Saya pun tekan butang lift. Budak ni masuk dengan nenek-nya Kisi. Kalau tak silap budak ni mungkin mendengar 1 atau mendengar 2. Dan saya kenal dengan budak ni. Nampak-nampak gitu je lah. Saya tahu dia tinggal tingkat 5. Saya pun tekan tingkat 5. Dia tengok saya, dia senyum. Dia kata terima kasih cik. Sama-sama. Saya pun tekan tingkat saya tingkat 10. Suami suruh naik dululah. Jadi dalam perjalanan naik atas, saya berbual dengan dia dari mana. Dan budak cakap lah, oh tadi keluar dengan kawan sekejap. Takkan keluar dengan kawan bawa nenek dia. Jadi saya tengok, wah bagus keluar dengan kawan bawa nenek. Kemudian saya tengok makcik dekat belakang dia ni. Saya senyum. Makcik ni langsung tak senyum dengan saya Kisi. Mukanya bengis sangat-sangat. Katanya Nik Salma. Jadi budak tu pusing tengok saya lah. Bawa nenek. Taklah, saya keluar seorang je. Oh, keluar seorang. Jadi kemudian saya tengok, mungkin budak ni tak kenal tak makcik kat belakang. Aku ni main sembarang je. Dalam hatilah saya bercakap macam tu. Sampai tingkat 5, budak ni keluar. Memang betul Kisi. Makcik ni tak ada kena-mengena dengan budak kat depan ni lah. Budak ni keluar, dia pun beri salam. Assalamualaikum cik. Waalaikumsalam. Dia pun keluar. Dan kemudian saya pusing tengok makcik ni. Saya tinggal tingkat 10. Makcik ni tingkat berapa? Saya tanya. Kak, tingkat berapa kak? Dia diam tau. Saya pun tak sedap hati Kisi. Lift dari tingkat 5 naik sampai tingkat 10. Pintu lift buka. Saya pun keluar dari pintu lift. Saya jalan, saya pusing belakang. Nenek tu ataupun kakak tu masih ada dalam lift. Saya rasa pelik sangat-sangat. Tak apalah. Saya pun masuk dalam rumah. Kemudian suami pun baliklah. Jadi keesokan harinya, Kisi mungkin jodoh lah. Saya jumpa budak yang sama yang saya jumpa semalam. Saya tanya dia soalan. Dek, sini jap. Semalam adik balik seorang adik naik lift dengan makcik. Adik dia nampak tak ada lagi satu makcik dalam lift? Tak ada. Kita dua orang je lah. Kenapa cik Oh, tak ada apa-apa. Terima kasih lah. Budak tu pergi. Saya terperanjat. Kisi naik lift. Kisi saya nampak dia berdiri dalam lift. Tapi sebenarnya yang saya nampak tu mungkin bukan orang Kisi. Ya Allah Kisi, takutnya saya.